Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maaf lewat Noh hari ni. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh sharekan dahulu link ini. InsyaAllah kita akan bermula sekejap je lagi. Hari ni juzuk 5. InsyaAllah hari ni juzuk 5 sempena Ramadan kelima. Okay, saya dah beri link. Cikgu Katie dah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua sahabat pencipta ilmu, Ramadan Karim insyaAllah. Kita nak mula sekejap je lagi. Sebentar kita share dahulu. Menyingkap tadabbur juzuk 5. Alamak lupa dah pula ya. Juzuk 5. Okey. Baik, kita sudah sharekan pada sahabat-sahabat. Okey, kita dah ada 8 orang dah bersama dengan kita. Okey. Buka Quran. Semalam Ustaz dah cerita tentang juzuk keempat. Yang mana juzuk keempat dah masuk dah sedikit surah An-Nisa. Dan surah An-Nisa memang banyak berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan hak wanita. Okay, so semalam kita dah tengok apa yang ada, meningkaplah tadabbur. Maksudnya kita tak tengok line by line kan, tapi kita akan tengok bagaimana apa isu yang kita nak tadabbur. Kita nak ambil sama-sama sebagai satu ibrah daripada juzuk kelima, juzuk keempat semalam. InsyaAllah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita akan bermula hari ini, sebab semalam dah masuk dah sikit surah An-Nisa. Dan kita akan bermula juzuk 5 pada surah An-Nisa ayat 24. Okey, surah An-Nisa ayat 24 yang mana ayatnya bermula dengan وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ إلى الآخر ayat. Yang mana ayat ini berkaitan dengan wanita yang diharamkan untuk kamu kahwini ialah wanita yang masih bersuami. Iaitu kecuali hamba sahaya yang kamu miliki yang mana suaminya tidak tertawan bersamanya. Begitulah ketetapan hukum-hukum Allah kepadamu dan dihalalkan bagimu mengahwini wanita-wanita selain tersebut. Okey, so kita melihat kepada ayat pertama dalam juzuk kelima berkaitan dengan wanita yang boleh dikahwini dengan wanita yang tidak boleh dikahwini. Siapa yang boleh kahwin? Orang lelaki boleh kahwin dengan siapa? Orang lelaki tak boleh kahwin dengan siapa? Itulah kita punya permulaan juzuk 5. Jom kita tengok ayat terakhir dalam juzuk 5. Kita tengok ayat terakhir dalam juzuk 5 iaitu pada masih lagi surah An-Nisa. Jadi sahabat-sahabat, juzuk 5 special mengandungi hanya surah An-Nisa. Yang mana berakhir pada ayat juzuk kelima ini ialah إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ minta maaf, auzubillahiminasyaitanirrajim. Itu bukan ayat terakhir. Ayat terakhir ma yaf'alullah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum
wa kana Allahu syakiran alima. Apakah ayat 138, orang yang menunggu-nunggu apa yang terjadi pada kamu sekiranya 147, sorry. Apakah Allah akan menyeksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Tentu tidak. Allah Maha pembalas jasa lagi Maha mengetahui. Okey, so jadi pada ayat 147 ini mengatakan kalau kamu beriman kepada Allah, kamu bersyukur kepada Allah, takkanlah Allah tak bagi balasan yang baik. Pastinya dalam surah An-Nisa banyak hukum, hukum tentang hak perkahwinan, hukum tentang faraid, dan hukum-hukum ini kalau kamu beriman dengan hukum ini dan kamu bersyukur kepada Allah, kamu menantikan nanti apa Allah akan bagi semua balasan-balasan yang baik daripada perbuatan yang kamu lakukan. Sebagai satu motivasi, Allah tak akan bagi azab kepada orang yang taat pada perintah Allah. Okey? Baik, itu adalah kita boleh lihat dari sudut awal juzuk 5 sehingga akhir juzuk 5, ayat pertama dan ayat yang terakhir dalam juzuk 5. Baik, sahabat-sahabat, mari kita tengok sama-sama apa yang ada di dalam juzuk kelima. Sudah pastinya hukum-hukum berkaitan dengan wanita yang itu memang sangat banyak di dalam juzuk kelima. Tapi hari ini kita nak fokus kepada apa yang ada di dalam juzuk kelima ini. Kita ambil yang pertama tentang infak. Samalah lebih kurang antara apa kita kata yang Allah berikan sebagai suatu perkara yang kita kena lakukan, iaitu yang berkaitan dengan infak. Infak yang berkaitan dengan harta ini adalah suatu perkara yang sangat-sangat khatir ataupun bahaya, dan kadang-kadang manusia itu dia boleh melakukan dosa kerana terlalai, ataupun kita kata dia gelap mata lah dengan duit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk kepada kita bagaimana cara untuk kita selamat dengan duit kita ni. Kita tak jadi mangsa kepada duit kita, malahan duit itu menjadikan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat masuk syurga kerana duit. Ini semua ada di dalam juzuk kelima. Kita tengok pada ayat 38. InsyaAllah sikit sahaja yang kita nak fokus, iaitu pada ayat 38 berkaitan dengan infak. Ayat 38, itulah 38. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. صدق الله العظيم. Iaitu ayat ini yang bermaksud ayat 38 dan 39, dan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya kerana riak kepada manusia dan mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada adanya hari kiamat. Sesiapa yang berkawan dengan syaitan, maka seburuk-buruknya ialah syaitan. Seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Apakah salahnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, dan Allah Maha mengetahui sifat mereka. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat ini Allah bagi tahu kepada kita, tak kala kamu menginfakkan harta,
Ya, infak ni maksudnya kita mengeluarkan, ya, mengeluarkan belanja. So kita membelanjakan harta kita. Yang mana harta kita itu kalau kita belanjakan, tujuannya adalah untuk dapat apa? Supaya dilihat, dipuji oleh orang lain. Ria'an nas. Bila kita membelanjakan harta kerana apa? Kerana nak pujian daripada orang. Maka apa yang kita akan dapat? Yang kita akan dapat ialah sesungguhnya perbuatan tersebut ialah atas penasihat yang menjadi penasihat utama kita, iaitu siapa? Syaitan. So syaitan ini dia akan cuba untuk menyesatkan kita bukan sahaja pada akidah, bukan sahaja pada ibadah, bahkan kadang-kadang pada belanja. Ya, dia akan suruh kita buat sesuatu, ya, tak kala kita bagi infak pun kita nak orang puji. Tak kala kita bagi infak pun kita nak orang kecing ambil gambar. Tak kala kita bagi infak, kita nak benda tu viral, orang semua tahu. Bukankah ramai orang yang menjadi mangsa kepada bisikan syaitan dan akhirnya dia menjadikan syaitan itu sebagai penasihat rasmi. Ingat tak dulu cerita Piramli, cerita apa? Tajuk dia yang anak yatim tu, ingat tak? Jadi Sadiq Sigaraga ni dia ada penasihat 20%. Macam tu kan. So dia ada penasihat dia. Ingat pula cerita Piramli kan. Jadi kita ni yang bagi infak pun rupanya kalau tak jaga niat kita betul-betul, sebenarnya kita sedang mengambil penasihat kita, iaitu iblis ataupun syaitan, yang akhirnya inilah sebab ataupun punca kita tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bahkan kamu jadilah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Dan kamu, kalau sifat orang yang beriman itu, dia apa? Wa anfaqu mimma razaqahumullah. So orang yang beriman, dia tak jadi orang yang memegang hartanya sampai dalam keadaan sesin pun nak keluar tu, dia rasa macam rugilah, macam tu. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah, dia mesti ada dalam diary dia sedekah, mesti ada dalam diary dia infak, mesti ada dalam diary dia zakat. Ini tanda orang yang beriman. Sebab Allah sebut wa anfaqu mimma razaqahumullah pada ayat 40. Kalau dia beriman, dia mesti akan infakkan harta yang telah Allah berikan. Dan sebab tu kalau kita tengok ayat selepas padanya, innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah menzalimi walaupun hanya dengan sekecil zarah. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita ni tengok, saya berapa sangat lah saya infak kan. Alah ustazah, saya tak ada duit banyak lah ustazah, saya boleh infak RM5 je untuk infak iftar Yaman ustazah. Boleh ke ustazah? Ya Allah, apa saya akan cakap? Akak, walaupun akak rasa kecil untuk diri akak, tapi besar di sisi Allah. Kerana apa? Allah tak pernah memandang yang sebutir zarah itu sebagai suatu nilai yang kecil. Tapi di sisi Allah, kalau kita mengharapkan redha Allah, mengharapkan pembebasan daripada neraka, ni Ramadan sahabat-sahabat. Ramadan ini antaranya itqum minan nar. Antara fadilat dalam Ramadan ialah bulan yang akan membebaskan kita daripada api neraka. Ittaqun nar. Jauhlah kamu, takutlah kamu daripada neraka Allah walau bisyaqqil tamr. Walaupun dengan hanya bersedekah sebelah tamar. Berapa ringgit? Berapa gram beratnya? Sebelah tamar. Tamar tu, ibu-ibu pagi tadi sahur belah 2. Jadi tamar tu kita bagi sedekah dengan separuh ataupun sebelah saja boleh menyelamatkan kita daripada menjadi bahan bakar api neraka. Subhanallah. Maka sahabat-sahabat, sama-sama kita tengok bagaimana mudahnya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mesti ada iman, yang kedua buat kerana Allah. Ini tadabbur daripada isu yang pertama ini, ya. Mesti beriman,
Dan kemudian buat kerana Allah, jangan buat untuk dilihat oleh manusia, dan mestilah ikhlas di dalam infak yang kita lakukan. Okey, sahabat-sahabat, kita habis kepada isu tu, iaitu isu berkaitan dengan infak. Okey, jom kita tengok lagi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat berkaitan dengan juzuk 5. Sekejap ya. B. Kabair, Fin? Ayat kabair. Fin? Kita akan ambil tentang menjauhi dosa-dosa besar. يعني في الداخل هذا tentang dosa besar. Nampak tak ibu-ibu? Kalau boleh tulis kat ruangan komen tentang dosa besar. Alhamdulillah. Terima kasih Aunty Dorina. Jadi kita tunggu Ustaz cari sikit. Siapa lagi? Kak B. Kak B, Masya Allah. Puan Zaimas Biha. Masya Allah. Terima kasih tag kawan-kawan. Kak Ramla, Kak Syaminas, apa khabar? Selamat puasa. Bonjour. Kak Zaini, Puan Jasmi, Kak Haga Fauzia, Cikgu Katie. Ni kat sini ada dah. Wa makana ayat 92 berkaitan dengan membunuh seorang mukmin. Nah, yang ni ayat 92 membunuh seorang mukmin. Ini semuanya tentang dosa besar. Okay. So kalau kita tengok, saya ambil sikit lah ya, daripada ayat 91. Ayat 91 Ustaz Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولى بكم جعلنا لكم عليهم سلطانا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Nanti kamu akan temui orang-orang lain, yakni golongan yang mencari keamanan daripada kamu, daripada kaummu, yakni yang berpura-pura ketika bersama orang-orang yang mukmin dan kembali kafir bersama kaumnya agar dia beriman dari kedua belah pihak. Setiap kali mereka diajak kepada fitnah, yakni syirik. Fitnah masuk di dalam Al-Quran, banyak yang dimaksudkan dengan syirik. Iaitu siapa yang diajak kepada melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka terjerumus ke dalamnya jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mahu berdamai denganmu dan tidak pula mahu berhenti memerangi kamu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah di mana saja kamu temui. Kami berikan kepadamu alasan yang kuat untuk mengalahkan mereka. Okey, sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini Allah nak suruh kita supaya menjauhi dosa besar. Iaitu apa dosa besar? Yang pertama dalam ayat ini ialah dosa syirik kepada Allah. So kita jangan buat syirik kepada Allah. Cukup dengan syirik tersebut kita akan dijunamkan ataupun dicampak ke dalam neraka Allah. So hati-hati dengan dosa-dosa syirik. Allah dah sebut beberapa perkara dalam Al-Quran, dalam hadis,
tentang apa yang akan menyebabkan kamu jadi melakukan al-kabair. Apa maksud al-kabair? Al-kabair itu maksudnya syirik, dosa syirik. Okey, so yang pertama ialah tentang syirik. Kemudian sahabat-sahabat, kalau tengok ayat seterusnya 92, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Dosa syirik yang kedua, dosa besar yang kedua dalam ayat ini iaitu membunuh. Ya. Okey, so ayat 91, jangan kamu terlibat dengan dosa besar iaitu syirik. Yang kedua, jangan kamu terlibat dalam dosa membunuh. Siapa yang membunuh secara sengaja, yang ni bila disebut sebagai khata'a iaitu membunuh dengan niat. Membunuh dengan tidak sengaja. Kalau membunuh dengan tidak sengaja, ada dia punya kita kata kafarah, ataupun bagaimana nak keluar daripada dosa yang kamu buat, iaitu kamu membunuh tapi tak sengaja. Kamu kena bebaskan hamba, fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi, dan kamu kena bayar diyah. Apa diyah itu? Diyah itu ialah yang mana kita kena bayar nilai 100 ekor unta kepada keluarga. Okey, tak apa Puan Dorina. Terima kasih. Masya Allah. Okey, kalau kita tengok lagi dalam ayat ini, ada juga berkaitan dengan 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, iaitu dosa besar yang mana kamu membunuh dengan sengaja. Ini pun ada dia punya balasannya. Apa balasannya? Fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Orang yang bunuh dengan sengaja, semalam kan saya baru baca tentang kisah seorang pakwa bunuh makwa dengan pukul katanya nama lelaki dia Jamal nama perempuan tu yang meninggal tu awet dia tu namanya Diba. So Diba tu dipukul oleh pakwa dia sampai cedera parah, masuk hospital ICU dan meninggal dah lah. So jadi inilah yang kita kena hati-hati dalam hidup kita. Jangan buat dosa yang mana yang sengaja, membunuh dengan sengaja. Kerana apa? Balasannya satu, sahabat-sahabat, kekal dalam neraka. Ya Allah, tak beranilah kita Janganlah buat perkara begitu. Okey? Baik. Itulah antara dosa-dosa besar yang ada di dalam ayat ini. Jadi sama juga dengan hadis Nabi, kita kena mencari apa-apa yang berkaitan dengan dosa besar, contohnya minum arak, lagi apa berkaitan dengan mengumpat. Semua ni jangan kita sengaja untuk masukkan dalam kehidupan kita, kerana dia punya akibat dia sangat-sangat teruklah. Okey, yang ketiga. So jadi dalam juzuk kelima kita nak sentuh pada hari ini tentang infak yang pertama, yang kedua tentang dosa besar, dan yang ketiga kita nak sebut tentang istighfar. Istighfar pada ayat 106. Okay, isu dalam juzuk kelima yang kita nak ambil, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima. Beristighfarlah kamu kepada Allah, kerana Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang dosa-dosa dalam kehidupan kita, susah kita ni nak lepas pada dosa. Betul tak? Susah. Dosa besar, dosa kecil, yang sengaja, yang tak sengaja, yang kadang-kadang kita dosa yang kita mulakan dan orang lain pula ikut, kita pun dapat dia punya saham dia. Ya Allah, sangat-sangat sukar untuk kita selamat daripada dosa-dosa ni. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai seorang Muslim, sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah? Sentiasalah istighfar kepada Allah. Wastaghfirillah. Kamu hendaklah sentiasa istighfar pada Allah.
Nabi SAW satu hari 100 kali paling kurang Nabi istighfar. Itu Nabi nak tunjuk pada kita. Kalau aku yang masuk dalam dia dijamin oleh Allah untuk masuk dalam syurga pun 100 kali istighfar. Macam mana dengan kita ni yang ya Allah nak lepas pada dosa sangat-sangat payah. Ya, dosa ni kadang-kadang menjadi sesuatu yang ada orang yang menjadi makanan ataupun penyedap. Apa benda aku tak buat hari ni? Rasa macam tak lengkap hari. Oh, rupanya tak berupat lagi. Macam tu. Hari ni tak bazirkan masa lagi. Oh, hari ni belum tolong orang buat dosa lagi. Baru dia rasa lengkap hidup dia. Ini na'udzubillah min zalik. Menjadi makanan. Ada orang dosa itu menjadi punca pendapatan. Ada orang dosa menjadi hobi. Allahu Akbar. Ya, kalau tak buat benda tu tak lega, tak boleh tidurlah mata. Sebab apa? Tak buat dosa lagi. Ini hakikatnya. Allah, moga-moga Allah selamatkan kita. Allah bantu kita untuk membersihkan diri kita dengan sentiasa minta ampun dari Allah. Minta ampun. Ya, satu-satu daerah ataupun satu-satunya sesuatu yang boleh yang menjadikan penebus kepada kesalahan kita ialah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ramadan pun sama juga. Lebih-lebih lagi kita kena minta istighfar pada Allah. Kerana bulan Ramadan ialah bulan taubah. Tu kena ingat tu. Selain pada bulan Ramadan, bulan puasa, bulan Ramadan juga bulan taubat. Bulan kena banyak minta ampun dari Allah. InsyaAllah orang yang tidak menyia-nyiakan peluang ini, peluang Ramadan ialah peluang untuk kita bebas daripada neraka Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua daripada neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton Huda Quran pada hari ini. Minta maaf banyak kekurangan yang saya tak sempat nak ready hari ini. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi pada juzuk esok, iaitu kita akan meningkap tadabbur juzuk ke-6 bersama dengan Ustaz Dr. Al-Muntasir. InsyaAllah Ustaz dia tepat pukul 6.30 dia dah mula dah. Kita perempuan ni macam-macam sikit hal kan. Okay, so pagi-pagi ni insyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari 6.30 pagi hingga 7 pagi dalam Huda Al-Quran special Ramadan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Arya. Terima kasih Kak Ramla. Kak Haryana. Okay, Cikgu Katie pun dah hantar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan boleh record terus. Terima kasih Kak Zaini, Kak Dorina.